This is not a dream. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Roslinda dan juga rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 14 terdiri daripada saya, Muhammad Ridwan bin Masri, Dahlan bin Pamuda dan Muhammad Fizal bin Omar. Pada hari ini akan membentangkan handout 9 iaitu bertajuk Etnomatematik dan Falsafah Matematik Pendidikan oleh Karen Franchois dan Bart van Kerkhove. Kita mulakan dengan pengenalan, melihat ke dalam bidang inkuiri yang dipanggil etnomatematik dan pengaruhnya terhadap falsafah matematik dan pendidikan matematik. Namun, tidak memberikan gambaran keseluruhan sistematik kajian empirikal antropologi dalam etnomatematik. Dalam bahagian 2, kupasan berkaitan pandangan yang luas menganggarkan tempat yang kelihatan paradoks matematik dalam masyarakat moden. Bahagian 3 menghuraikan maksud peralihan konsep etnomatematik dan meneroka beberapa domen di mana ia digunakan. Bahagian 4 memberi penekanan pada kajian amalan matematik sebagai alternatif atau pelengkap kepada kajian bebas. Seterusnya, bahagian 5 membincangkan beberapa kemungkinan dan bahaya setelah dibuka berdasarkan etnomatematik sekarang sebagai alternatif falsafah tersirat amalan matematik profesional dan sekolah. Matematik dalam masyarakat. Matematik merangkumi kehidupan seharian kita, kadang-kala jelas dan kadang-kala pada tahap yang lebih tersembunyi atau tersirat. Walaupun terdapat alasan yang boleh dikatakan lebih mendalam untuk menganggap matematik sebagai subjek yang sangat sukar, tidak duniawi dan tiada simpati, namun gambaran ini sering dikenal pasti sebagai kegagalan dalam dasar pendidikan. Secara ringkasnya, ahli matematik berbanding dengan ahli kimia bukanlah bapa kepada mana-mana artifak yang memberi beban sebenar atau menimbulkan ancaman langsung kepada masyarakat atau alam sekitar. Dalam 3 populahan sifar, kita akan melihat kepada asas kebudayaan diiktiraf, iaitu kita akan kupas berkenaan dengan pengertian etno. Pertama, ia merujuk kepada kaum, suku atau kumpulan etnik. Seterusnya, semua kumpulan yang dikenal pasti secara budaya dengan istilah mereka di Ambrosio 1997. Ia juga merujuk kepada mana-mana kumpulan orang yang berkongsi identiti budaya. Bagi etnomatematik, amalan matematik suku tertentu atau orang asli, orang primitif. Dan yang terakhir, merujuk kepada mana-mana kumpulan kebangsaan, komuniti buruh, agama tradisi, kelas profesional dan sebagainya. Ini ISGE 2009. Domen penyelidikan dipengaruhi oleh etnomatematik. Antropologi. Tema penting pertama untuk ahli etnomatematik ialah penerangan tentang amalan matematik bukan barat. Walaupun dijajah, telah dikekalkan dan dikembangkan oleh banyak budaya tradisional. Dari dalam antropologi budaya, tumpuan adalah pada huraian amalan ini dan idea yang mendasarinya. Kajian dan penerangan ini juga boleh digabungkan dengan maklum balas kritikal terhadap keunggulan matematik barat dalam usaha untuk menunjukkan kerumitan yang setara dengan amalan etnomatematik. Perbezaan dan persamaan antara pelbagai amalan matematik adalah ketara. Alan Bishop menerangkan 6 kecekapan matematik yang diperlukan oleh setiap budaya. Sejarah. Tema kedua, transmisi dan pembangunan matematik. Pendirian kritis terlibat terhadap pandangan yang diterima tentang sejarah matematik dengan khususnya mengkaji Eurocentrisme tentang matematik. Lazimnya, sejarah matematik sememangnya dan telah digambarkan sebagai hal ehwal barat di mana sumbangan Arab, China dan India dianggap sebagai pengaruh yang jauh, eksotik, tidak bebas apatah lagi pembangunan alternatif. Alternatif yang jelas adalah dengan mengakui bahawa lebih daripada satu sejarah boleh dibuat. Telah berabad-abad sejak satu pemikiran bahawa sejarah boleh digambarkan pada dasarnya menggabungkan kisah setiap manusia. Ringkasnya, secara amnya matematik telah digambarkan secara sejarah sebagai eksklusif masyarakat Eropah di mana asalnya berdiri Yunani Purba.
Falsafah bertitik tolak daripada teori, pengetahuan dan kaedah sejarah budaya, kajian kognitif, linguistik dan antropologi. Asia dan Asia 1994, halaman 1545. Dalam kajian sains secara umum, pengenalan kategori budaya telah memungkinkan untuk mewujudkan hubungan epistemik antara konteks luaran dan kandungan dalaman dengan lebih kukuh. Akibat penting, dalam sejarah dan falsafah telah memasukkan sebahagian daripada tumpuan tradisional pada individu. Woolger 1993 halaman 50. Dalam syarahan sebagai penceramah jemputan di Kongres Matematik Antarabangsa 1950 di Cambridge, Mass., Raymond Wilder memerhatikan bahawa sebahagian besar rakan-rakannya sentiasa dipimpin oleh matematik yang sesuai dalam budaya sendiri. Wilder 1998. Apa yang menarik di peringkat falsafah bukanlah kajian empirikal seperti itu, tetapi cara mereka mempengaruhi imej kita tentang sifat matematik, barat dan bukan barat. Pendidikan. Semua subdisiplin sebelumnya tertumpu di sini. Bagi negara-negara pinggiran, tradisi sejarah dan falsafah yang kritikal berkenaan dengan matematik barat yang unggul memihak kepada amalan matematik tempatan dalam kurikulum, bukannya tersirat mengimport yang barat. Sebagai maklum balas, kepada cabaran untuk memasukkan matematik kehidupan ke dalam kurikulum dan amalan sekolah, Di Ambrosio telah merumuskan program pembelajaran dalam tindakan, di mana bahagian guru ialah pengurus proses. Walau bagaimanapun, dapat dinyatakan bahawa Di Ambrosio masih mengabaikan satu sumber tertentu dan sangat jelas iaitu murid. Prinsip umumnya ialah persekitaran sosial yang melakukan pembelajaran mesti diambil kira dalam menyediakan hubungan antara etnomatematik dan pembelajaran dalam kepelbagaian. Berikut merupakan rajah satu konsep kurikulum interaktif Di Ambrosio 1990 halaman 376. Bagi etnomatematik dan falsafah Livingstone, ia adalah untuk menganalisis secara deskriptif amalan apa suku ahli teori matematik 1986. Dari ketetapan sosial pula menyampai dan menyebarkan kepercayaan terhadap perkara yang tidak dapat disangkal. Ia juga dilaksanakan melalui sokongan oleh paparan konkret sebagai bukti individu. Bagi tesis Livingstone, pengeluaran tempatan susunan sosial dalam matematik berkaitan dengan domain saintifik dan bukan saintifik. Etnometodologi matematik Livingstone bukti kekal secara teori yang sangat berlebihan mengakibatkan beberapa lompang akhir yang tidak dapat ditangani. Bagi Wilder pula, ia mencipta monograf matematik sebagai sistem budaya secara sistematik dicadangkan secara lakaran. Bagi pesecaran, penciptaan konsep baru dalam matematik menghasilkan teknik bagi kepentingan alam sekitar bagi menyelesaikan masalah. Budaya antropologi matematik kekal pengabaian umum di kalangan ahli matematik dan ahli falsafah bagi kemajuan kontemporari dalam sains sosial. Bagi konseptual tekanan, dorongan untuk merangka sistem konsep yang memuaskan dengan lambang yang sesuai dan ditakrif dengan betul. Etnomatematik dan pendidikan dapat dibahagikan kepada tiga isu utama. Isu pertama ialah sistem pendidikan di Malaysia berdasarkan pernyataan tokoh etnomatematik di ASIO yang menyatakan bahawa saya mengetahui peranan saya sebagai seorang pengajar dalam bidang matematik sebagai pelengkap untuk memenuhi kehendak manusia. Untuk mahir dalam bidang matematik, saya harus mempelajari kaedah etnomatematik dengan lebih mendalam. Isu dua, isu kurikulum matematik. Kurikulum matematik adalah untuk murid-murid seperti yang disarankan oleh Hamilton adalah penting murid-murid kita dahulukan. Murid-murid harus diberi peluang untuk memilih topik, kaedah bagi mempelajari topik tersebut dengan cara belajarnya sekali. Unsur etno dalam matematik di mana kurikulum lebih berfokus kepada sains dan teknologi. Jadi dapat dikatakan penerapan etno dalam kurikulum matematik menjadi semakin sukar sekiranya isu-isu seperti keseimbangan kandungan, bahasa yang digunakan, pemusatan peperiksaan dan pemberatan kepada subjek teras dan efektif tidak diperbaiki. Isu ketiga ialah isu integrasi kurikulum.
Integrasi kurikulum menurut kajian di Afrika didapati penggabung jalinan etnomatematik dalam pengajaran konsep matematik berjara dijalankan di situ. Jika kita melihat kandungan dalam setiap sukatan kurikulum, walaupun subjek ianya hanya tertumpu kepada konsep subjek tersebut sahaja. Kepelbagaian budaya. Menurut Powell pada 2002 halaman 19 merujuk kepada satu kumpulan etnik atau kumpulan kebangsaan atau kumpulan kaum ataupun kumpulan profesional atau kumpulan yang mempunyai asas falsafah atau ideologi kumpulan sosio-budaya dan kumpulan yang telah berdasarkan jantina, identiti seksual dan masing-masing. Dalam bidang etnomatematik dicirikan sebagai satu elemen ataupun unsur yang terlibat dengan kepelbagaian elemen budaya dalam keseluruhan bidang matematik. Etnokomputer Perisian Cultural Study in Design Tool CSDTS lebih khusus memberi peluang kepada pelajar untuk menghasilkan semula seni budaya yang berbeza. Pandangan etnomatematik mereka yang berbeza adalah berdasarkan 4 prinsip yang utama. Prinsip pertama ialah prinsip reka bentuk matematik yang tidak bermakna autonomi. Prinsip kedua, kerumitan reka bentuk matematik menyangkal dakwaan primitif mereka. Prinsip ketiga adalah berbentuk ditafsir dari perspektif barat. Dan prinsip yang terakhir ialah prinsip keempat, mereka menyampaikan pandangan dinamik budaya, bukan sahaja reka bentuk ditafsirkan dari perspektif barat. Seterusnya 5.2, egalitarianisme yang bermaksud adalah berasal daripada perkataan bahasa Perancis egal yang bermaksud sama. Maksud sama dalam konteks ini adalah kecenderungan cara berfikir atas kesetaraan dalam beberapa aspek. Rawls pada tahun 1999 dan Sin pada 1992 berpendapat kedudukan permulaan murid-murid boleh berbeza dengan cara yang benar-benar sama rata dan terbukti mencukupi untuk mencapai kesaksamaan. Dan pendekatan egalitarianisme bermula daripada keyakinan pedagogi tertentu dengan mengambil peluang kesaksamaan. Sayangnya, setiap guru matematik seharusnya menggunakan satu standard piawaian bersifat falsafah, ideologi dan argumentatif berkaitan dengan cara dan etnomatematik. Powell dan Fredstein pada 1997 berpendapat apa yang membezakan etnomatematik sebagai program ialah semangat emansipatori dan kritisannya menggalakkan kesamarataan kumpulan yang diskriminasi. Seterusnya 5.3, nilai-nilai dan peluang yang sama. Di sini kita melihat kepada pandangan Bishop. Beliau melupakan orang yang pertama menyiasat nilai ini berkaitan dengan matematik dan pendidikan matematik. Beliau berpendapat matematik adalah mata pelajaran yang paling bebas nilai daripada semua mata pelajaran di sekolah, bukan sahaja dalam kalangan guru tetapi juga dalam kalangan ibu bapa, ahli matematik universiti dan majikan. Terusnya, D'Ambrosio telah mencadangkan 3 konsep yang perlu difokuskan dalam kurikulum baru. Kesimpulannya, etnomatematik ialah pandangan yang dipacu dengan nilai tentang amalan dan pendidikan matematik. Berbeza dengan kajian matematik barat dan tradisi pendidikan matematik, dalam amalan etnomatematik tidak dipisahkan daripada asal-usul konteks budaya mereka. Kesimpulannya, kajian ini memberikan gambaran bagaimana bidang etnomatematik berkembang dalam kajian antropologi pendidikan matematik tradisi negara barat. Matematik amat mempengaruhi kehidupan seharian kita di zaman nenek moyang kita sampai sekarang dan juga masa hadapan. Jadi, semua pihak harus berusaha untuk menjadikan dan melahirkan pemikir matematik yang mempunyai keupayaan analitikal yang baik. Sebagai pendidik, kita perlu sedar dan memastikan unsur budaya dan kesenian diterapkan dalam diri setiap generasi yang akan datang agar identiti kita kekal dan dihargai khasnya dalam etnomatematik.